Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah kita bertemu sehingga ke penghujungnya pada episod kali ini dalam rancangan Jawapan Paneh Cik Man. Jika diizinkan Allah, ada usia, ada tenaga, Cik Man akan huraikan untuk topik hari ini iaitu kebahagiaan suami isteri. Topik ini rasanya kalau rating tu antara yang top 5 lah dekat dalam dunia ni nak cerita pasal suami isteri. Budak-budak sekolah baru form 5 pun dah terasa macam suami isteri dah. Kau dah guna panggilan papa mama. Yang mana-mana nak guna panggilan papa mama tu Cik Man nak tanya, kau tak terasa nak ambil aku anak angkat ke? Aku pun nak panggil kau papa mama juga. Tapi hari ni satu topik yang cukup asas dalam pembinaan keluarga, iaitu bila sebut suami isteri, sudah pastinya kedua-dua gelaran ini telah diasaskan daripada satu ikatan yang hanya diiktiraf oleh Islam, oleh Allah dan Rasul, iaitu akad nikah. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh lagi meneroka tentang topik kita pada kali ini, apa kata kita saksikan video. Assalamualaikum. Salam. Nak minta duit sikit, nak beli tudung. Ha? Duit? Saya mana ada duit? Ni, dalam dompet saya ada RM20 je. Awak ambil, awak belilah apa awak nak beli. RM20 nak beli apa? Hello? Oh, ya. Dah sampai dah sport ring tu. Okey, tak apa. Saya transfer duit RM1,000 sekarang. Oh, beli sport ring baru boleh. Beli tudung baru untuk aku punya berkira. Alhamdulillah, kita dah tengok video tadi kan, sweet video tu. Tak payah nak berangan-angan sangat. Ini kita nak bincang ni sebagai benda asas video tadi tu sebagai contoh saja. Yang kita nak cerita ni adalah suatu fasa kehidupan yang ditempuhi oleh memang semua orang yang kebiasaannya makan masa berpuluh-puluh tahun. Mungkin ada yang sampai 100 tahun. Ulang tahun perkahwinan dia. Jadi berkenaan dengan kebahagiaan rumah tangga ini, sepasang lelaki dan perempuan yang bergelar suami isteri diasaskan daripada akad nikah. Aku terima nikahnya. Kalau kita dekat Malaysia ni kan kena salam tangan kan. Kemudian kena gegar sekejap. Kemudian Tok Kadi ataupun yang menguruskan akad nikah tu dia akan panggil nama contoh. Faiz bin Mansur. Ya kan. Mana ada perkataan ya. Kemudian aku nikahkan kau sekian. Maknanya ayat tu mesti sama dengan imam. Jangan terbalik. Yang bukan imam, orang yang menguruskan nikah tu. Jangan yang menguruskan nikah tu pula yang sambut balik. Aku terima nikah. Memang kena tapak kaki. Jadi itu sebagai asasnya. Kalau dekat Mesir ataupun negara Arab, Cik Man sebut di Mesir lah ya. Ringkas sahaja. Kalau pengantin lelaki tu nak sambut ataupun dalam ijab qabul itu. Bila pengurus nikah tu kata, aku nikahkan kau sekian-sekian, dia jawab satu perkataan aja. Qabil tu. Aku terima. Terima apa? Terima yang apa pengurus nikah tu sebut tadi dengan mas kahwin dengan perempuan mana so dia faham. Jadi mudahkan perkahwinan. Ya, perkahwinan itu sangat mudah untuk dilafazkan ketika akad nikah, tapi tidak semudah untuk melalui fasa-fasa perkahwinan dan bahtera kehidupan selama berpuluh-puluh tahun. Jangan lupa dapatkan novel Cik Man. Baik, sekarang kita nak bincangkan pasal kebahagiaan rumah tangga. Kita tahu sebelum kahwin kita ada pasangan lelaki dan perempuan, tidak digelar sebagai suami isteri, tetapi lelaki dan perempuan yang ajnabi tidak ada hubungan yang halal. Tapi Islam memberikan tips ataupun memberikan didikan bagaimana seorang lelaki ataupun perempuan untuk mencari pasangan hidup. Sebab tu Nabi ada sebut, tunkahul mar'ah li arba'. Nikahilah perempuan itu, carilah isteri kerana 4. Dalam hadis tu Nabi sebut 4 ciri. Yang pertama kerana kecantikannya, kerana hartanya, kerana keturunannya. Last sekali Nabi sebut kerana agamanya. Mungkin ada orang salah faham dengan hadis ni. Cik Man, kenapa agama Nabi sebut nombor 4 last sekali? Rasanya agama tak penting. Bukan agama tak penting. Nabi sambung hujung tu. Kalau tidak memilih kerana agama, taribat yadak. Maksudnya kau akan menyesal. Fasfar bidzatid din, taribat yadak. Tapi pilihlah yang mempunyai agama. Kena utamakan yang tu. Kalau tak, menyesal. Sebab kecantikan akan hilang.
Keturunan mungkin dia keturunan yang tak baik, ataupun mungkin ada di kalangan ahli keluarganya buat benda yang bukan-bukan. Harta akan susut, tetapi agama yang ada pada jiwa seseorang sentiasa menjadikan dia refresh ataupun mulia kedudukannya di sisi Allah. Dan satu lagi, kenapa Nabi sebut dalam hadis itu agama yang penting, last sekali, korang dekat sekolah, masa zaman-zaman sekolah dulu ataupun ada pertandingan-pertandingan, contohnya maraton lumba lari, waktu pengadil ataupun pengurus pertandingan tu nak sebut nombor berapa, keputusan pertandingan, dia sebut sagu hati dulu ke dia sebut juara dulu? Dia sebut yang tak penting dulu. Baik, sagu hati yang bangang ketika berlari, iaitu senarainya sekian. Kemudian disebut nombor 3. Kemudian disebut naib johan. Yang paling penting sekali iaitu johan, dia sebut paling akhir. Itu menunjukkan tidak semua yang disebut akhir itu adalah tidak penting. Alah, benda ni analogi lah. Cik Man ada otak, aku pun ada otak. So, kau boleh fikirlah benda tu. Jadi, jangan sesekali mengatakan bahawa bila Nabi sebut agama tu yang paling last, itu menunjukkan agama tak penting. No, itu adalah tafsiran yang salah. Jadi, ini tips ataupun panduan yang Nabi berikan kepada lelaki ataupun perempuan. Sebenarnya sama aja. Waktu lelaki nak cari jodoh, cari perempuan yang solehah. Waktu perempuan nak cari jodoh, cari lelaki yang solehah, yang soleh. Okey? Nabi sendiri kita tengok, Nabi dipinang oleh siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Jadi tak salah kan, berdasarkan sirah dan sejarah Nabi ni tadi, tak salah sebenarnya perempuan tu cari lelaki, meminang lelaki. Orang kata zaman sekarang guna istilah gatal kau. Mana ada gatal? Cik Man nak bagi tahu sikit ya. Perempuan yang pinang lelaki dulu, perempuan mulia sebab dia tahu cintanya nak diarahkan kepada mana. Dia pinang tu untuk kahwin, bukan nak couple sweet-sweet. Itu maknanya kena faham. Perempuan yang pinang laki, perempuan mulia. Tapi perempuan yang pinang laki orang, perempuan berani. Jadi, soalan yang seterusnya daripada netizen ada tanya jugalah. Bila cerita pasal kahwin-kahwin apa semua ni, abaikan topik tadi ya. Takut nanti kan macam-macam aura keluar. Baik, ada juga soalan-soalan daripada netizen berkenaan dengan kahwin. Cik Man, saya tak faham apa maksud sebenar perkahwinan. Dah kahwin baru kau nak tanya. Mungkin yang tanya ni remaja lah kot. Yang couple ataupun berpasangan seolah-olah macam dah kahwin. Tapi sebenarnya kau belum masuk lagi dik, walaupun peringkat fasa yang pertama perkahwinan. Sebab ujian perkahwinan itu jauh lagi besar daripada sweet-sweet sekadar nak manis-manis ketika percintaan. Sebab dia belum cerita lagi dah ada anak, belum cerita lagi nak beli itu, nak beli ini untuk isteri, keperluan rumah tangga ataupun anak-anak. Maka perkahwinan itu perlu difahami dengan definisi yang baik. Maka untuk memahami apakah itu yang dimaksudkan dengan perkahwinan, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man. Alhamdulillah, kembali bersama Cik Man dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man. Jadi untuk yang blok ataupun ruang kali ini mungkin benda yang sangat penting untuk kita huraikan, tapi sebelum tu Cik Man nak sambung balik perbahasan yang tadi, soalan daripada netizen ataupun sebenarnya ramai yang tanya berkenaan apa sebenar yang dimaksudkan dengan perkahwinan. Adakah perkahwinan ini suatu yang mudah? Yes, Cik Man bagi tahu kepada semua, perkahwinan sangat mudah. Hari yang pertama kahwin jadi raja sehari itu sangat mudah saja. Itu pun kadang-kadang payah juga. Sebab selalunya kalau dekat negeri sembilan ataupun ada adat tertentu, pengantin lelaki walaupun pengantin lelaki perempuan, pasangan pengantin tu walaupun digelar raja sehari, habis kenduri siap engkau pergi dapur cuci buntut-buntut kuali dengan pinggan mangkuk. Nak kata senang perkahwinan hari pertama pun dah susah dah. Adakah semudah itu perkahwinan? Mungkin ketika melafazkan senang sahaja, tetapi untuk melalui fasa kehidupan yang seterusnya baru kita tahu langit tinggi rendah. Jadi secara ringkasnya Cik Man nak huraikan, perkahwinan ini adalah ikatan antara dua manusia. Bila dua manusia tu dik, tuan-tuan sekalian, dia melibatkan dua hati. Bila dua hati ni dia melibatkan keinginan yang berbeza. Bila dua hati, dua manusia, dua jantina, perempuan memang dah perangai macam ni. Lelaki memang dah perangai macam ni. Sebelum ni lelaki hidup dengan member lelaki, senang aja, baju mungkin bersepah, tu setengah orang. Yang perempuan ni pula jenis yang kemas, sekali jumpa dua makhluk ini, dua benda yang berbeza, kan complicated dekat situ. Jadi kat situ dah jadi permulaan yang agak sukar untuk setiap orang memahami pasangan masing-masing.
Kita kena tahu, lelaki kena faham perempuan. Dia tak hidup dengan housemate dia, member dia, yang kadang-kadang masuk toilet tak flush. Perempuan pula, dia kena faham hidup dengan suami dia. Suami dia bukan jenis yang menunggu. Kan? Start make up pukul 8, Dajjal dah keluar, dia tak keluar. Jadi itu yang suami kena faham isteri, isteri kena faham suami. Bila pergi pula ke pasar, siapa yang tawaf kudum, siapa yang menunggu dekat situ. Perempuan ni kena faham lah, lelaki kena faham. Kalau nak pergi tengok barang tu, dia tak cukup 5 minit. Kurang-kurang 5 hari duduk kat situ. Abang pasang kemah dulu bang, yang nak tengok dulu kan. Kadang-kadang nak tengok beg aja, nak tengok beg aja tuan-tuan. Kedai beg ada 10 situ, 10 wajib masuk. Isteri nak pergi kedai yang pertama, dia tak beli. Bang, tengok kedai yang kedua bang. Sampai kedai yang ke-10, minta kedai yang ke-10 lah dia beli. Tengok-tengok kedai yang ke-10 pun tak beli. Dia berlari balik, berlari-lari anak pergi yang pertama. Ni namanya Safa dan Marwah. Yang suami dia tadi duduk dekat situ. Baling, potong rokok, baling apa benda nak baling. Itu melontar jamrah. Lepas kedai beg, naik tingkat atas, pusing. Yang ni tawaf kudum. Baru datang, belum lagi tawaf ifadah ataupun tawaf wida. Tu nak katanya, ini satu contoh. Minggu pertama bini kau ajak shopping, kau dah mengamuk, ya Allah Ustaz. Yang tu kita nak katakan bahawa perkahwinan bukan suatu yang mudah. Dan isteri pun kena faham suami sebagai ketua. Jadi sekarang ni kita nak fahamkan bahawa perkahwinan adalah gabungan antara dua jiwa. Baik, kemudian ada soalan daripada netizen, Ustaz. Kadang-kadang netizen kalau nak tanya soalan ni dalam bab perkahwinan ini, lelaki pula dia menuntut, Ustaz, apa kewajipan yang isteri wajib tunaikan kepada saya sebagai seorang suami? Yang si isteri pun balas dendam, Ustaz, apa kehidupan, apa kewajipan dan ketaatan seorang, orang kata suami yang wajib dia bagi kepada isteri? Masing-masing berlumba-lumba, engkau mesti buat sesuatu, itu kewajipan kau. Ayang pun itu kewajipan ayang. Tak payah nak gaduh-gaduh. Kedua-duanya manusia, kedua-duanya ada tanggungjawab, kedua-duanya ada ketaatan yang wajib ditunaikan antara satu sama lain. Cuma kita katakan isteri wajib taat kepada suami dan suami wajib taat kepada Allah dalam urusan untuk mengendalikan isterinya. Jadi jangan semata-mata suami menggunakan kuasa veto, ayang wajib taat kepada abang. Isterinya boleh mengatakan, abang wajib taat kepada Allah di dalam menguruskan kehidupan saya sebagai isteri dan anak-anak. Jadi antara beberapa perkara yang boleh Cik Man gariskan ataupun netizen ataupun penonton semua dah tahu tanggungjawab seorang suami kepada isteri. Yang pertama, memberikan isteri didikan agama. Ini bukan kadang-kadang kita terbayang nafkah, duit, rantai emas. Tak. Yang pertama agama. Kerana agama tu yang Nabi sebut dalam hadis yang boleh menyelamatkan keadaan. Ketika wajah semakin tua, maka agama akan sentiasa refreshkan nilai cinta. Ketika harta semakin kurang, maka agama daripada suami dan isteri akan mengatakan redha dan pasrah serta berasa cukup dengan apa yang ada. Masing-masing berkorban untuk mencari rezeki dan nilai tambah dalam kehidupan. Maka agama itu perkara yang paling penting. Yang kedua, memberikan nafkah. Nafkah ni ada banyak. Ada nafkah zahir, ada nafkah batin. Nafkah zahir ni beli kenderaan yang sesuai. Dia tak mewah, yang penting ada. Kemudian memberikan tempat perlindungan. Dia tak mewah, yang penting ada. Kalau kemah lah, tapi kena jujur lah kan. Gaji kau 50,000 sebulan, tiba-tiba kau nak beli kemah. Itu bukan nak kata sebut kedekut, bakhil pun, wallahualam, nak sebut istilah apa pun tak tahu. Zaman Nabi, seorang wanita nama dia Hindun. Dia mengadu pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahid. Ya Rasulullah, laki aku Abu Sufyan kedekut. Kalau bahasa moden, gila babeng kan. Memang kedekut sangat-sangat, tangkai jering, tai hidung masin. Jadi macam mana ni ya Rasulullah? Nabi memberikan panduan kepada si isteri. Engkau buat, ni kalau Cik Man nak bagi tahu terjemahan dia ni seronok isteri-isteri kat rumah ni. Kau jangan salah guna hadis ni ya. Hindun tu tadi, dia mengadu pada Nabi tahu, suami dia kedekut. Nafkah pun tak bagi. Itu dah memberikan kemudaratan kepada dia dan anak-anak. Bukan semata-mata dia nak duit untuk kepentingan dia sendiri. Maka apa Nabi kata? Isteri-isteri kat rumah jangan salah faham jangan salah guna, jangan salah parking hadis ni. Nabi kata dekat isteri tadi tu, kau boleh ambil senyap-senyap. Tu dah ada yang senyum dah tu. Dah ada yang senyum. Boleh ambil senyap-senyap duit suami tanpa kebenaran dia. Ini Nabi sebut.
Tapi kau senyap-senyap tu bukan Lazada, GoShop, bukan. Beli rantai emas, cincin, setiap jari itulah cincin. Tak. Beli, maknanya ambil senyap-senyap tu keperluan. Kalau tak ada boleh bawa maut ataupun kemudaratan tau. Ni duit dapur untuk hari ni tak ada. Bukan untuk saya bang, tapi untuk abang saya nak masak apa untuk anak-anak. Jadi itu berdasarkan keperluan. Tu yang Nabi sebut dalam hadis. Tapi bila dah lengkap keperluan, dah selesa, tak boleh ambil duit suami lebih daripada lingkungan nafkah. Maknanya kena minta izin juga. Dia ada sefer dia beginilah. Sefer ni perempuan suka sebenarnya, tapi nak tak nak sebab Cik Man kena adil lah. Okey? Harta suami ada sebahagiannya milik isteri. Harta isteri milik isteri. Cuma isteri berdasarkan dia punya timbang rasa boleh bagi untuk membantu suami menguruskan kehidupan. Jadi suami dalam kes ini jangan terlalu kedekut. Suami wajib bagi nafkah, tapi janganlah risau. Isteri pun kena faham. Walaupun suami yang wajib bagi nafkah dekat engkau, bukan maksud engkau boleh minta sesuka hati. Sebab Islam dia tidak memudaratkan seseorang. Bagi nafkah itu sekadar bergantung kepada nisbah pendapatan suami. Kau tak boleh kata, bang kenapa abang tak bagi 4,000 sebulan? Jiran sebelah bagi 4,000 sebulan, jangan samakan pendapatan suami dengan pendapatan suami orang sebelah. Orang sebelah gaji suami dia 40K. Yang suami kau pula gaji sebulan 400. Tu pun menggigil-gigil nak keluar duit. Jadi 400 nafkah yang sesuai mungkin RM40. Yang 40K nafkah yang sesuai memang berbaloi dia dapat 4K. Maka suami kewajipan memberi nafkah yang sesuai setimpal dengan apa yang dia dapat dari segi perolehannya dalam kerjaya dia ataupun apa yang dia buat di luar sana. Kemudian yang ketiga, tanggungjawab suami kepada isteri, memastikan isteri melaksanakan agama dengan baik. Yang abang keluar rumah ni, outstation 3 hari, ya, abang nak cari duit untuk kita, untuk isteri abang kat sini, untuk anak-anak contohnya kan. Jangan terlepas cakap isteri abang kat sini, isteri abang tak. Tu terpulang pada kau, settle lah dengan isteri kau. Jadi ayang 3 hari jangan keluar rumah. Abang dah beli semua kelengkapan dapur. Maknanya isteri duduk di rumah jaga maruah, tak boleh keluar rumah melainkan dengan izin suami. Jadi maknanya nak sidai baju bang kena keluar daripada pintu. Tak boleh. Minta izin abang dulu kalau nak keluar. Tapi ni nak sidai baju tak boleh. Ajak matahari masuk. Tu bangang sangat suami Maknanya pada benda-benda yang asas tu suami pun kena faham lah. Bang, kalau saya nak pergi fun fair sana bang, ataupun nak beli sate ke pasar malam, tak boleh. Masak dengan apa yang ada, maka itu ketaatan. Tapi jangan sampai menyeksa isteri. Maka ini antara kewajipan suami terhadap isteri. Ada soalan pula dia tanya. Ustaz ni kata suami wajib buat benda-benda ni pada isteri. Apa isteri yang perlu buat pada kita orang? Tunggu selepas inilah dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man. Alhamdulillah, kembali kita dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man. Jadi tadi Cik Man ada huraikan tentang apakah tanggungjawab seorang suami kepada isterinya. Suami kena faham tanggungjawab. Bukan dia seronok nak berkahwin itu semata-mata untuk nafkah batin ataupun memuaskan nafsu dan seumpamanya. Dan bila sebut nafkah batin tu, sebelum Cik Man terlupa, nafkah batin ni bukannya selama-lamanya nak berkenaan dengan hubungan suami isteri yang sulit itu. Nafkah batin ni sebarang perkara yang suami kena bagi pada isteri dari sudut perasaan. Benda batin ni benda yang tak nampak. Jadi bila suami bagi ilmu kepada isteri, suami memuji isteri, wah sedap masakan yang inilah masakan yang paling baik yang abang pernah jumpa alam semesta. Dalam hati, itu cerita lain. Yang penting suami bercakap, isteri rasa seronok. Yang penting suami bila dia berkata-kata dengan isteri, maka isteri rasa dihargai. Maka itu antara bentuk-bentuk nafkah batin, bukan semata-mata yang tut. Tak, nafkah batin ini meliputi satu dimensi bagaimana isterinya boleh hidup dalam keadaan yang bukan saja sihat tubuh badan, tetapi sihat jiwanya, sihat pemikirannya dan rasa tenang bersama suami. Maka itu antara tanggungjawab yang Cik Man sebut daripada suami kepada isteri. Dan suami sebagai ketua keluarga. Sebab itu dalam Quran Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu lebih kuat, lebih berketerampilan, dia dipertanggungjawabkan, lebih kuat daripada perempuan. Itu bukan maksudnya Allah mendiskriminasikan dan memberikan penghinaan kepada isteri ataupun golongan wanita yang perempuan ini golongan yang lemah, tak. Lelaki kuat
Tapi di samping itu banyak tanggungjawab ataupun peranan-peranan penting yang perlu dilaksanakan oleh seorang suami kepada isterinya, bukan semata-mata menggunakan kuasa veto. Jadi untuk blok yang terakhir ni, maka ada soalan daripada netizen, Cik Man ni asyik cakap, mungkin lelaki lah kot, Cik Man ni asyik cakap je apa yang suami kena buat pada isteri. Ni apa pula suami isteri yang kena bagi ataupun kewajipan isteri terhadap suami? Ada. Sebab tu Cik Man katakan perkahwinan ini dia melibatkan dua manusia. Dia melibatkan dua hati. Dia melibatkan dua tanggungjawab daripada dua orang khalifah Allah di muka bumi. Kalau ada tanggungjawab dan kewajipan daripada suami kepada isteri, maka sudah pasti ada kewajipan dan tanggungjawab daripada isteri kepada suami. Tanggungjawab yang asasnya ialah yang pertama, isteri wajib taat kepada suami. Jangan risau. Taat ini bukan maksudnya adakah kami hamba abdi? Tak. Taat ini maksudnya untuk keselamatan dan kepentingan isteri itu sendiri sebagai membayar apa yang suami dah bagi pada engkau orang. Suami memberikan perlindungan, tempat tinggal, pakaian, yang tu memang tanggungjawab dia lah. Kalau misal kata dia tak menjawab, dia akan tanggung dekat akhirat. Maka sebagai timbal balasnya, isteri wajib taat kepada suami. Dia dah selesa berada di dalam rumah itu, kemudian dia ada pakaian dan seumpamanya, maka taat kepada suami, menjaga maruah seorang isteri terhadap suami. Bila suami pergi ke kerja, bila suami pergi keluar, outstation ataupun ada urusan-urusan yang penting, maka isteri menjaga rumah. Jangan benarkan lelaki lain masuk ke dalam kawasan pagar, ya, kecuali lelaki yang kerja TNB untuk tengok elektrik, untuk bayar bil dan seumpamanya. Itu saja. Tapi kalau sesuka hati nak berborak dengan jiran, meh lah, laki aku tak ada, aku sunyi kat sini, haram. Kerana telah menjual maruah dan dirinya kepada lelaki yang bukan mahram. Bahkan kalau ada ahli keluarga, saudara mara nak datang pun nak bertandang, telefon, bang, mak datang ni, boleh kasih masuk tak? Ayah datang. Tapi kita dah faham budaya masyarakat kita. Suami memang di awal perkahwinan, mak kalau abah datang, kasih dia masuk. Itu memang budaya kita masyarakat Melayu. Jadi benda-benda yang sudah menjadi adat kebiasaan tu, tak payah nak dibagi tahu. Isteri nak keluar daripada rumah untuk sidai kain dekat beranda ataupun dekat anjung. Jadi suami pun dah beritahu, ayang tak boleh keluar rumah. Istilah keluar rumah tu bukan daripada pintu utama nak pergi ke tempat garaj kereta, tapi keluar pergi shopping ataupun keluar ke bandar-bandar. Jadi benda-benda yang macam ni mesti menjadi kefahaman suami isteri. Yang keduanya, tanggungjawab isteri terhadap suami menjaga anak-anak di rumah. Sebenarnya kalau soal menjaga anak-anak ni ramai yang bergaduh. Abang, bukan abang ke yang patut mengajar dia? Bukan abang ke yang sepatutnya mendidik dia? Mengajar itu, mengajar ini, hantar dia. Baik, sebab tu kena faham, kena ada MOU. Kena ada kesefahaman. Ayang, abang bekerja, ayang duduk rumah, jadi ini jadual-jadual ataupun apa yang perlu kita buat. Ataupun ayang bekerja, abang bekerja, ayang bekerja pun dengan izin abang, dengan izin suami, maka ini tanggungjawab yang perlu dibuat. Awal-awal perkahwinan, benda ni kena settle terlebih dahulu supaya tak ada ungkit-mengungkit ataupun pergaduhan di lain hari. Baik, penonton-penonton sekalian, bila cerita pasal rumah tangga ni ada beberapa soalan-soalan yang kita kena tahu juga berkenaan dengan istilah. Saya Raja Afriz, ada satu soalan. Apakah maksud dayus sebenarnya? Dayus ni ramai orang salah faham. Dayus ni ditujukan kepada lelaki yang zalim ataupun menampar, terajang isteri. Tak, itu bukan dayus. Itu lelaki ataupun suami yang zalim ataupun jahat. Dayus ini istilah khusus diberikan kepada seorang suami ataupun bapa yang membiarkan ataupun redha ataupun setuju ataupun dia yang cadangkan kot isteri dan anak-anak perempuannya mendedahkan aurat dan melakukan kemungkaran. Itu dayus. Isteri tak menutup aurat dengan sempurna, suami tak kisah. Abang, ayang pakai seksi okey? Abang lagi suka. Ayang tunjukkan perhiasan pada lelaki-lelaki lain. Biar kawan-kawan abang tahu yang ayang isteri abang cantik daripada isteri-isteri diorang. Ini dayus. Ataupun bapa tak pernah menegur anak perempuan dia supaya menutup aurat dengan sempurna ataupun membiarkan mereka bergaul bebas dengan lelaki-lelaki lain yang bukan mahram ataupun yang ajnabi, maka ini maksud dayus. Assalamualaikum Cik Man, saya Ika. Saya nak tanya apa maksud nusyus? Nusyus ini apabila seorang isteri ataupun suami, ada juga suami yang nusyus, tidak melaksanakan kewajipan ataupun berlaku pincang dalam menjalankan tanggungjawab sebagai pasangan terhadap pasangannya lagi satu. Jadi ini antara perkara-perkara dan soalan-soalan netizen yang Allah berikan rezeki dan ruang pada episod kali ini, iaitu keluarga bahagia yang dapat Cik Man kongsikan bersama. Korang tanya, Cik Man jawab. Tanya je,
Cik Man jawab. Janganlah risau. Diberikan kesempatan, Cik Man akan jawab. Jadi setakat itu yang boleh Cik Man infokan, berkongsi dengan korang semua penonton-penonton di rumah ataupun netizen untuk episod kali ini. InsyaAllah pada ruang yang lain kita akan bertemu lagi dalam rancangan Jawapan Paneh Cik Man. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.